Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pelajar-pelajar sekalian, jam sudah menunjukkan pukul 7.50 pagi. Jadi tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran pada pagi ini. Okey, baiklah. Pastikan anda bersedia. Alright. Okey, Syarifah Salina, selamat datang. Okey, terima kasih kerana hadir pada kelas pagi ini. Baiklah, mari kita mula. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarruri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua students 5AB. Assalamualaikum. Respon sikit, nak dengar suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Haikal dan juga yang lain-lain lah. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan kelas, cikgu dah semak kehadiran setakat ini baru 7 orang, termasuk cikgu 8 orang lah, student baru 7 orang. Jadi cikgu terus kemas kini kehadiran dalam Telegram kelas. Okey, sebentar. Okey, ada Syarifah Salina baru masuk tadi, cikgu kemas kini dulu. Okey. Baiklah, ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa seorang lagi ni? Tertinggal. Siti Mawadah ada, Syarifah ada, Alia ada, sekejap, Airin ada. Cuba tengok. Hazirah, okey, Hazirah. Cikgu belum kemas kini sebentar. Nur Hazirah. Okey. Alhamdulillah. Okey, cikgu kemas kini dalam Telegram dah ada. Okey, baiklah pelajar-pelajar yang lewat masuk dikemas kini kemudian lah. Baiklah, kalau tak silap cikgu, pelajar-pelajar sekalian, pelajaran yang lalu kita masih lagi bab 10 tingkatan 4, bab yang akhir, dan kita kita sudah belajar tentang, kalau tak silap cikgu, topik terakhir ialah detik permasyuran kemerdekaan negara. Confirm betul tak? Betul kan? Sila sahkan, betul kan? Student, betul kan? Betul cikgu. Alhamdulillah. Okey, kalau tak silap cikgu betul. Okey, jadi kita ada 2 topik lagi yang kita akan belajar. InsyaAllah pagi ini kita habiskan 2 topik tersebut, iaitu 10.4 kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Okey. Kemudian topik 10.5 prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Baiklah. Okey. Cikgu nak ingatkan satu perkara kepada anda, iaitu tentang buku teks sejarah tingkatan 4. Okey. Cikgu tahu buku teks tersebut telah dipulangkan kepada pihak sekolah. Jadi cikgu syorkan kepada anda untuk beli atau buat salinan buku teks sejarah tingkatan 4, fotostat dan sebagainya. Sebab kita sangat-sangat perlukan, cikgu cakap sangat-sangat perlukan, maksudnya betul-betul penting. Buku teks sejarah tingkatan 4 ni untuk kita gunakan sebagai rujukan dan ulang kaji sejarah SPM tahun 2021. Tahun ni lah hujung tahun. Awak akan menduduki peperiksaan kalau tak ada apa-apa masalah. Jadi buku teks sejarah tingkatan 4 penting. Jadi usahakanlah macam mana. Okey, yang pertama boleh beli beli di kedai buku, beli di talian Shopee, Lazada dan sebagainya. Yang kedua, okey,
Yang kedua, boleh photostat dengan junior atau kawan-kawan yang dah ada buku tersebut. Okey. Yang ketiga, boleh cetak daripada daripada Telegram yang cikgu kongsikan, buku teks sejarah tertampak boleh cetak. Ikut cara masing-masing nak buat macam mana. Okey. Okay. Kalau boleh, okey. Kalau boleh, nanti kalau bersemuka, kita bersemuka nanti mungkin dalam bulan April. Okey. Mungkin kita akan belajar secara bersemuka dalam bulan April kalau boleh pada bulan tersebut. Okey. Kita dah ada buku teks sejarah tingkatan 4. Senang untuk kita ulang kaji dan buat rujukan. Okey. Baik. Baiklah, tanpa buang masa, jom. Marilah kita teruskan dengan topik 10.4. Cikgu kongsikan paparannya bersama dengan anda sebentar. Okey, respon. Adakah anda dapat melihat paparan? Nampak tu. Nampak Okey, bagus. Jelas tak suara cikgu? Jelas. Jelas Okey, beritahu kalau tak jelas cakap. Okey, sebab cikgu dari semasa ke semasa cikgu akan sentiasa check cikgu punya audio, mikrofon, video, kamera supaya dia benar-benar berfungsi Okey, kalau macam tu tak ada masalah kan? Okey, baik. Baik, ya, kalau yang ada buku teks sejarah tingkatan 4 yang ada rujuk muka surat 242. Kalau tak ada, lihat, dengar betul-betul, tengok betul-betul paparan yang cikgu kongsikan di skrin masing-masing. Baik, kesan kemerdekaan terhadap negara kita boleh dilihat dari 3 sudut pelajar-pelajar. Yang pertama, sudut politik. Yang kedua, ekonomi. Dan juga yang ketiga, sosial. Jadi, selepas kita merdeka, okey, apakah kesan kemerdekaan tu terhadap negara kita? Okey. Sebenarnya pelajar-pelajar, kesannya cikgu buat pembukaan di sini, nak buat gambaran, nak beri gambaran kepada kamu. Sebenarnya selepas kita merdeka, kita sebenarnya menghadapi cabaran yang cukup hebat. Okey, untuk mentadbir kerajaan mentadbir negara. Okey, kita ada kerajaan kerajaan kemerdekaan dah ada Jadi kita ada banyak cabaran selepas kita merdeka. Dan cabaran-cabaran ni adalah sebenarnya warisan daripada penjajah dulu. Sama ada dari segi politik, ekonomi dan sosial. Tapi kita sedaya upaya, pemimpin-pemimpin kita terdahulu sedaya upaya cuba mengatasi cabaran dan halangan ini dan mentadbir negara dengan baik. Okey, baik. Kita lihat yang pertama pelajar-pelajar dari aspek politik. Okey. Baik. Okey, dalam aspek politik. Okey, jadi apakah bentuk pemerintahan negara kita? Kalau ada orang tanya kepada kita kan, ataupun keluar dalam peperiksaan tanya kepada kita, apakah bentuk pemerintahan Malaysia? Macam mana nak jawab? Adakah sistem pemerintahan beraja? Adakah itu betul jawapannya? Adakah sistem republik? Apakah sebenarnya bentuk pemerintahan Malaysia? Baik. Okey, pemerintahan dan pentadbiran Malaysia adalah sistem raja berperlembagaan. Di sini ada sebut dan juga di sini sistem kita pakai sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Pelajar-pelajar, inilah bentuk pemerintahan dan pentadbiran negara kita. Baik, dalam aspek pemerintahan, kita ada raja-raja di negeri-negeri Melayu. Okey. Jadi raja-raja di negeri-negeri Melayu ini menjadi ketua negeri masing-masing. Contoh, negeri Johor, ketua negerinya Sultan Johor. Contoh, Kelantan. Okay, negeri Kelantan, sultannya Sultan Kelantan, dan begitu juga negeri-negeri Melayu yang lain. Okey. Manakala di peringkat persekutuan, di peringkat negara kita yang merdeka, persekutuan ni, ada satu jawatan yang dinamakan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang ni kita telah belajar dalam topik yang lalu. Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan menjadi ketua negara.
Okey. Jadi Yang Tuan Agong ini menjadi ketua utama negara, atau paling mudah kita sebut ketua negara dengan bidang kuasa tertentu. Dengan bidang kuasa tertentu. Okey, dinamakan sebagai konsep raja berperlembagaan kerana raja tersebut adalah tertakluk di bawah peruntukan undang-undang. Okey, senang lagi, nak mudah, raja itu tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya, bukan lagi berkuasa mutlak. Itulah konsep raja berperlembagaan. Okey, jadi pelajar-pelajar, konsep raja berperlembagaan ni kita amalkan di peringkat negeri. Contoh Sultan Negeri. Okey, Sultan Negeri ini juga raja berperlembagaan. Okey, di peringkat negara yang di-Pertuan Agong, juga raja berperlembagaan. Jadi pelajar-pelajar, okey, yang Tuan Agong, okey, ketua negara ini dipilih, okey, ni boleh buat catatan. Ni boleh buat catatan. Bagaimana yang di-Pertuan Agong dipilih? Okey, buat catatan Yang di-Pertuan Agong dipilih secara bergilir. Secara bergilir-gilir. Okey, secara bergilir. Okey, secara bergilir 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Atau boleh buat catatan lah. Tu Yang Tuan Agong. Setiap 5 tahun sekali, dia ada sistem penggiliran dia. Okay. Ada pelajar nak masuk Nazlia. Alright. Kembali. Baik, setiap 5 tahun, okay, akan tukar Yang Tuan Agong berdasarkan sistem penggiliran. Jadi yang pertama, yang pertama ialah Yang Tuan Agong pertama ialah Tuanku Abdul Rahman, Raja dan Yang di-Tuan Besar Negeri Sembilan. Itu sebabnya dalam not ringgit kita, dalam not kertas, wang kertas kita, awak akan dapati bahawa ada gambar, kan? Ada gambar kan? Ada gambar potret ataupun muka wajah Yang di-Pertuan Agong pertama negara, iaitu Tuanku Abdul Rahman. Bukan Tunku, Tuanku. Nama hampir sama. Tunku Abdul Rahman tu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Tuanku Abdul Rahman yang di-Pertuan Agong kita yang pertama. Jadi raja berperlembagaan di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan ada bidang kuasa yang tertentu. Okey, settle tentang raja berperlembagaan. Baik, demokrasi berparlimen. Baik. Dari sudut pentadbiran. Yang ni pentadbiran maksudnya yang mentadbir negara. Mentadbir negara mestilah kerajaan. Raja tadi atau sultan tadi atau Yang Tuan Agong samalah. Okey, merupakan ketua negara. Tapi yang mentadbir bukan raja, yang mentadbir bukan sultan. Perintah sultan, perintah tu raja, yang memerintah negara raja. Yang mentadbir negara adalah kerajaan. Bagaimana kita membentuk kerajaan? Demokrasi berparlimen. Kita ada institusi parlimen. Baik. Jadi maksud demokrasi parlimen ialah rakyat mempunyai kuasa memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Ingat parlimen, ingat demokrasi dalam kepala, dalam fikiran anda mesti ingat pilihan raya undi. So sebenarnya demokrasi berparlimen ni adalah kuasa pentadbiran di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan hala tuju masa depan negara dan juga kesejahteraan negara. Bagaimana rakyat memilih wakilnya dalam pilihan raya. So wakil-wakil dipilih itu berdasarkan tafsiran rakyat itu sendiri kepada kewibawaan wakil rakyat yang dipilih. Dia rasa, bagus wakil rakyat aku ni. Okay, boleh buat kerja. Okay, sentiasa menjaga kebajikan rakyat, sentiasa tolong rakyat yang susah, sentiasa membuat pembangunan dan kemajuan di kawasan aku. Kena lantik dia sebagai wakil rakyat ni. Nampak tak? Jadi rakyat memilih wakilnya. Okey, wakilnya untuk bersuara. So suara rakyat itu akan disampaikan oleh wakil. Itu namanya wakil rakyat. Okey, jadi wakil rakyat inilah yang akan menyuarakan apa masalah rakyat. Okey, di peringkat Dewan Rakyat. Okey. Baik.
Jadi wakil rakyat ni, okey, wakil rakyat ni ada dua pelajar-pelajar, satu di peringkat parlimen lah, satu di peringkat parlimen, iaitu dinamakan sebagai Dewan Rakyat. Dewan paling penting di negara kita. Di situlah ada Datuk Najib, di situlah ada Datuk Mahidin, di situlah ada Datuk Razi Jidin, di situlah ada apa nama, siapa ke Menteri Kewangan? Lupa dah nama dia. Siapa? Zafrul, Tengku Zafrul, tu Menteri Kewangan. Itulah dia Dewan Rakyat. Baik, wakil tu satu lagi ialah wakil rakyat di peringkat negeri. Peringkat negeri namanya DUN, Ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN. ADUN tu wakil rakyat peringkat negeri. Contohnya di kawasan kita ni, Ustaz Syahril, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Jengka. Faham? Itu kita pilih. Jadi nanti masa pilihan raya ada dua peti, dua tabung untuk kita letakkan kertas undi. Satu tabung untuk Dewan Rakyat, okey, satu tabung untuk Dewan Negeri. Dewan Undangan Negeri. Tu, okey. Baik. Jadi apakah kuasa parlimen? Berkuasa menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan lah. Peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri lah yang berkuasa. Contohlah, contoh. Kita katakan Dewan Undangan Negeri, Dewan Undangan Negeri. Contoh ni, wakil rakyat. Ustaz Syahril katakanlah, contoh Ustaz Syahril kata, okey, tengok ni bandar pusat ni, bandar Jengka ni, okey, rakyat beritahu kepada saya ramai yang sentiasa berlaku kemalangan, okey, di kawasan bandar Jengka disebabkan disebabkan jalan yang bukan sahala. Jadi dia buatkan jalan sahala di di bandar Jengka, jalan sahala bukan dua hala, one way sahaja. Tu buat lampu isyarat dan sebagainya. Jadi Dewan Undangan Negeri ni dia berkuasa menggubal undang-undang. Samalah dengan peringkat persekutuan. Sebagai contoh di persekutuan, okey, sebagai contoh di persekutuan, okey, undang-undang tentang umur pengundi. Dulu sebelum ini umur pengundi dalam pilihan raya 21 tahun. Okey, kemudian ada cadangan, okey, pinda undang-undang tersebut daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Dah boleh mengundi. Itulah dia. Okey, tugas wakil rakyat, dia akan menggubal undang-undang sama ada di peringkat negara iaitu persekutuan atau negeri, Dewan Undangan Negeri, untuk kesenangan dan kesejahteraan rakyatnya. Okey, setakat itu tentang bentuk pemerintahan negara kita, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, cikgu buka kepada soalan. Ada nak tanya setakat ini tentang raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen? Cikgu buka, silakan. Cikgu. Ya, silakan. Saya nak tahu lah, Tunku Abdul Rahman tu, dia daripada negeri mana yang jadi raja tu? Bukan Tunku, Tuanku. Tunku. Tuanku. Cikgu dengar, sebab kena sebut jelas-jelas, sebab dia hampir sama tau. Baik, cikgu ulang balik. Tunku Abdul Rahman, Tunku, T-U-N-K-U, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama. Jadi Haikal Adam cakap tadi, Tuanku Abdul Rahman jadi Tuanku Abdul Rahman ni adalah yang di-Pertuan Besar serta Raja di Negeri Sembilan. Yang Pertuan Besar serta Raja di Negeri Sembilan. Okey, baginda lah menjadi Yang Tuan Agong pertama negara. Okey, jelas Haikal Adam? Jelas, cikgu. Okey, ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya, silakan. Ada lagi nak tanya? Tanya, tak faham tanya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okey, kalau malu tanya dalam chat. Dalam chat ni cikgu tengok. Tanya dalam chat. Kalau malu lah,
nak tanya, nak buka mikrofon tu kan. Alright. Tak ada, masa kita teruskan. Okey, kita lihat seterusnya pentadbiran negara. Jadi, kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri. Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Kemudian, Tunku Abdul Rahman dibantu oleh Kabinet atau Jemaah Menteri. Okey. Jadi, bagi apa Tunku Abdul Rahman ni telah mengekalkan ahli Jemaah Menteri yang ada dan membuat perubahan sedikit, iaitu dengan melantik Datuk Abdul Razak Husin, ini ayahanda kepada Datuk Najib, sebagai timbalan Perdana Menteri. Kemudian buat pertama kali dalam sejarah Menteri Luar dilantik, jawatan Menteri Luar dilantik dan disandang sendiri oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Maksudnya Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri merangkap Menteri Luar. Okey, ada sebab sebenarnya Tunku Abdul Rahman berbuat sedemikian kerana sebagai sebuah negara yang baru merdeka, jadi perlu adalah satu bentuk hubungan dengan negara-negara lain. Jadi jawatan Menteri Luar sangat penting untuk tujuan tersebut. Jadi Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri yang pertama merangkap juga Menteri Luar. Jadi bila ada Menteri Luar, maksudnya negara ini bebas menjalankan dasar luar negara. Okey, baik. Teruskan dengan cabaran kerajaan persekutuan. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, banyak cabaran yang kita perlu hadapi selepas kita merdeka. Okay, antaranya menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan, khususnya dalam bidang profesional, pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Ini antara cabaran. Banyak lagi cabarannya sebenarnya. Cabaran dalam bidang contoh pendidikan, okay? Cabaran dalam contohnya dalam ekonomi pun dia juga. Jadi semua tu cabaran. Dalam dari segi politik, cabarannya ialah dulu ni pegawai Eropah sebelum merdeka, pegawai Eropah memang menyandang jawatan-jawatan yang penting seperti yang cikgu sebutkan tadi, keselamatan, pertahanan, higher education dan juga profesional. Ramai pegawai Eropah. Jadi lepas kita merdeka, tentulah kita nak negara ini ditadbir oleh orang tempatan. Jadi Persekutuan Tanah Melayu perlu membayar pempasan bagi pegawai Eropah yang ditamatkan perkhidmatan. Itu cabarannya. Okay, banyak lagi contoh ekonomi. Dari ekonomi kita dapat lihat cabarannya satu pembangunan yang tidak seimbang antara bandar dan luar bandar. Jadi kita kena atasi perkara tersebut. Begitu juga dalam bidang sosial, iaitu jurang perpaduan antara Melayu dengan orang bukan Melayu dan juga semua penduduk di tanah Melayu. Okey, ni cabaran kerajaan persekutuan lah. Baik, kita lihat seterusnya. Itu di peringkat dalam negeri, negara kita. Di peringkat antarabangsa, masih lagi politik. Muka surat 243. So, sebagai sebuah negara yang merdeka, kita mesti ada dasar luar. Dasar luar. So, dasar luar ni penting sebab kita ni baru je merdeka. Kita baru merdeka. Kalau kita tidak menjalinkan hubungan dengan mana-mana negara, susah. Jadi yang susah yang kita sendiri. Jadi perlu ada satu dasar luar. Baik, untuk itu kerajaan telah mengukuhkan Kementerian Luar. Untuk tujuan tersebut, kerajaan menghantar pegawai ke Britain untuk mendapatkan latihan untuk tentang dasar luar, bagaimana menjalinkan hubungan di peringkat antarabangsa negara-negara di luar negara kita, sama ada peringkat serantau ni peringkat Asia Tenggara dan juga peringkat antarabangsa. Jadi perlulah ada pegawai-pegawai kita yang tahu dan arif tentang peranan ini. Jadi antaranya yang penting tokoh tersebut ialah Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i, Dr. Ismail Abdul Rahman yang pernah dilantik menjadi Menteri Luar. Jadi
Pada masa itu negara kita menjalin hubungan dengan Indonesia, India, Australia, New Zealand, Mesir dan Jepun. Di samping kita juga mengekalkan hubungan dengan negara penjajah, bekas penjajah kita iaitu British, atau Britain. Baik, itu dasar luar kita, kita menjalin hubungan dengan negara-negara tersebut. Okey. Baik, yang kedua dalam peringkat antarabangsa menganggotai Commonwealth. Apa itu Commonwealth, pelajar-pelajar? Commonwealth ialah satu pertubuhan antarabangsa yang mana anggotanya adalah bekas tanah jajahan British. Jadi kita secara automatik menjadi anggota Commonwealth. Jadi anggota Commonwealth ni memberi manfaat kepada negara-negara ahli. Sebagai contoh, merapatkan hubungan sosio-ekonomi dengan negara ahli. Okey, dan juga menjadikan medan untuk negara kita mempamerkan komitmen terhadap isu yang dihadapi oleh negara anggota. Baik, itu Commonwealth. Okey. Baik, pertahanan negara. Pertahanan negara. Okey. Baik, sebelum merdeka, negara kita dilindungi melalui pembentukan kerjasama pertahanan Britain, Australia dan New Zealand. Okey, maksudnya masa itu kita dijajah. Sudah tentulah British keselamatan dan pertahanan negara di bawah tanggungjawab British. Okey, sebab kita belum merdeka. Baik, sebab merdeka macam mana? Dengar baik-baik. Selepas kita merdeka, negara kita masih lagi belum upaya. Kita tidak ada keupayaan dari segi keselamatan dan pertahanan negara. Belum ada kekuatan lagi. Itu sebabnya Tunku Abdul Rahman menandatangani perjanjian dengan Britain yang dinamakan sebagai Perjanjian British Malaya. Perjanjian Pertahanan British Malaya pada tahun 1957, bahasa Inggerisnya Anglo-Malayan Defence Agreement, AMDA, pada tahun 1957. Sebab kita belum mempunyai kekuatan pertahanan, baru merdeka. Jadi dalam perjanjian tersebut, mana-mana anasi luar ataupun dalam negara yang menceroboh, yang menggugat kedaulatan negara, British akan hantar bantuan pertahanan. Itulah dia punya perjanjiannya. Baik, seterusnya, penyertaan dalam blok sterling. Baik, sterling ini adalah mata wang bagi negara Britain, pound sterling. Jadi negara kita masuk dalam blok sterling ni kerana negara kita pada masa itu mempunyai pendapatan tinggi dalam hasil getah dan juga biji timah. Kalau awak nak tahu, kedua-dua hasil komoditi ini memberi pulangan yang lumayan kepada negara. Biji timah, negara kita pernah menjadi pengeluar nombor 1 biji timah dunia. Begitu juga dengan getah. Getah kita pernah menduduki top 5 ranking getah dunia pada satu ketika dulu. Baik. Jadi itu sebabnya kita masuk dalam blok sterling. Jadi kita juga ada satu sistem yang dinamakan sistem keutamaan tarif Commonwealth. Tarif ni bukan dengan cukai-cukai, ni negara-negara Commonwealth untuk memanfaatkan ahli-ahlinya. Contoh, sekiranya negara Commonwealth, berdagang antara satu sama lain dapat manfaat, contohnya cukai rendah. Itu sebabnya. Contoh negara Commonwealth, katakan India bekas jajahan British, Malaysia, Tanah Melayu bekas jajahan British. Dua-dua negara ni saling berdagang. So kat situ dapat satu orang kata manfaat dalam sistem keutamaan tarif Commonwealth. Tarif ni umpama cukai lah. Baik. Yang seterusnya, diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Baik, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dikenali dengan nama dalam bahasa Inggeris United Nations, UN. Baik, pada persidangan PBB 17 September 1957, detik sejarah negara kita apabila diiktiraf sebagai ahli PBB yang ke-82. Dan satu upacara rasmi
mengibarkan bendera kita buat kali pertama di Ibu Pejabat PBB di New York. Jadi dengan penyertaan negara kita dalam PBB, kita akan menjunjung prinsip PBB untuk melindungi hak asasi manusia. Okey. Justru negara kita juga menunjukkan komitmen yang tinggi apabila terlibat dalam misi pengaman PBB. Sebagai contoh di Kongo, negara Kongo bergolak, jadi kita hantar pasukan tentera pengaman. Jadi ini bermaksud PBB memberi kepercayaan kepada kita untuk memberi sumbangan dalam dalam meredakan sebarang konflik antarabangsa. Okey, baik pelajar-pelajar, itulah dia kesan kemerdekaan negara kita dari sudut politik, iaitu dalam negara kita sendiri dan juga antarabangsa. Cikgu buka pula soalan, silakan. Politik, cikgu buka, sila buka soalan. Ada nak tanya, silakan nak tanya. Ada nak tanya, sila. Jangan malu, jangan segan. Tengok kejap chat, ada nak tanya. Sila. Ada nak tanya? Okey, tak ada lagi dalam chat. Okey, last. Pertanyaan terakhir, ada nak tanya tentang politik, kesan kemerdekaan negara kita dari sudut politik. Ada nak tanya? Okey, tak ada. Kita teruskan dari sudut ekonomi, buku teks muka surat 244. Okey. Dan cikgu haraplah cikgu ni tidaklah syok sendiri kan, cakap seorang-seorang. Dah, pastikan anda berada di stream masing-masing. Dan cikgu percayalah yang hadir ni selalunya yang memang yang betul-betul komit. Baik, kita lihat yang seterusnya ialah ekonomi. Baik. Okey. Ekonomi negara perlu diberi perhatian selepas negara kita merdeka. Jadi, terdapat banyak kepincangan yang ditinggalkan oleh penjajah dari sudut ekonomi. Sebagai contoh, kadar pembangunan antara bandar dengan luar bandar adalah tidak seimbang. Maksudnya ada jurang antara kedua-dua kawasan tersebut. Jadi, apakah usaha kerajaan dalam ekonomi? Kerajaan melaksanakan rancangan Malaya pertama 1956 sehingga 1960. Tujuan utamanya lah untuk, ada pelajar nak masuk sebentar, Muhammad Nazir. Baik. Tujuannya ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan memberi tumpuan kepada sektor luar bandar. Sebab sektor luar bandar ni sangat-sangat ketinggalan dalam ekonomi negara. Inilah warisan penjajah yang ditinggalkan. Jadi kita sebagai kerajaan baru perlu mengatasi masalah ini. Jadi di luar bandar tersebut cikgu nak ceritakan terdapatnya jurang ni kadar kemiskinan dia tinggi. Memang sangat-sangat ada jurang lah dengan penduduk bandar. Penduduk bandar makmur, kaya. Luar bandar tidak sedemikian, sebaliknya. Jadi itu sebabnya kerajaan menumpukan sektor luar bandar dalam rancangan Malaya pertama untuk mengurangkan kadar kemiskinan. Mengurangkan kadar kemiskinan. Baik. Untuk itu antara usahanya, caranya mempelbagaikan keluaran pertanian supaya tidak hanya bergantung pada pengeluaran getah. Jadi macam-macam lah inisiatif yang dibuat oleh kerajaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara pada waktu tersebut 1956-1960. Baik. Kalau pelajar-pelajar yang tahu, PERDA ditubuhkan pada tahun 1956. Maksudnya setahun sebelum kita merdeka. Tujuannya lah untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran, termasuk kita sendirilah, PERDA kawasan Jengka ni. Jadi untuk pertanian dan juga
penempatan semula masyarakat. Jadi antaranya pertaniannya ialah getah dan juga kelapa sawit. Okey, perumahan dan kuburan asal disediakan untuk peneroka. Macam inilah. Ini adalah salah satu usaha untuk mengurangkan kadar kemiskinan di luar bandar. Jadi apabila Perda ni diumumkan buat kali pertama, jadi menyeru semua penduduk luar bandar lah yang miskin tu untuk menyertai tanah rancangan Perda ini. Jadi hutan-hutan dibersihkan, dibersihkan untuk dibangunkan sebagai tanah pertanian. Tanaman pertama getah. Tanam getah Jadi peneroka pertama ni memang mempunyai pengalaman yang cukup kaya lah, yang mana mereka ada cerita mereka beramai-ramai membersihkan hutan, hutan beramai bersih, tebang pokok-pokok hutan, balak tu semua bagi clear, kemudian dibuat rumah pula. Dan tanam getah. Nak tunggu sebelum getah tu boleh ditoreh, kena buat pekerjaan lain dulu untuk menyara diri. Bayangkan dan pada ketika itu walaupun rumah dah dibina, bekalan elektrik dan air belum dapat lagi. Buat telaga dulu sebelum ada bekalan air bersih. Kemudian barulah ada bekalan air bersih. Itu pun tak satu rumah diikut stesen. Ni jadi semua kena buat berdi. Kena bawa bekas untuk menada air. Macam tu. Lepas tu barulah air disalurkan ke setiap rumah. Elektrik belum ada lagi. Dia per peringkat-peringkat. Begitulah kesusahan atau pengalaman peneroka generasi pertama Perda. Jadi Perda pertama di negara kita ialah Perda Lurah Bilut di Bentong Pahang. Itulah Perda pertama. Baik. Bank-bank juga ditubuhkan untuk memacu ekonomi negara. Antaranya ialah Bank Kebangsaan Melayu untuk orang Melayu khususnya. Ataupun nama bahasa Inggerisnya Malay National Bank. Yang ditubuhkan di Kuala Lumpur lah. Kemudian terdapat juga bank lebih awal pada tu ialah Bank Kwong Yik Bank, yang ditubuhkan 1913 di Kuala Lumpur. Pada ketika itu tiada bank untuk orang Melayu atau bumi putera. Jadi oleh kerana orang Melayu ni perlu dibantu, perlu ada satu bank yang dapat menguruskan hak ehwal orang Melayu ini. Jadi dia ditubuhkan Bank Kebangsaan Melayu untuk memberi pinjaman, untuk memberi modal kepada orang Melayu yang terlibat dalam keusahawanan dan juga pertanian. So dekat situ dia akan menggalakkan kemajuan ekonomi negara. Dan ada persaingan yang sihat. Macam tu. Baik, pembangunan luar bandar. So, jadi luar bandar memang menjadi perkara tumpuan ataupun subjek tumpuan selepas kita merdeka. Sebab luar bandar cikgu cakap tadi dia banyak ketinggalan. So perlu dibangunkan pelbagai infrastruktur pada peringkat negeri dan juga daerah lah, dan ditubuhkan pula Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk tujuan tersebut. Jadi Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni akan merangka untuk membangunkan infrastruktur dari segi sosial dan ekonomi luar bandar. So di peringkat negeri daerah pula ada satu Majlis Pembangunan Luar Bandar ditubuhkan untuk tujuan tersebut. Jadi pembangunan luar bandar ni menumpukan kepada kemudahan asas seperti apa? Jalan raya, jambatan, bekalan elektrik, bekalan air, yang asas-asas kepada penduduk luar bandar. Sekolah, klinik dan sebagainya. Untuk menyepadukan, untuk mengintegrasikan semua projek-projek pembangunan luar bandar ni, dibuat pula rancangan buku merah. Jadi apa buku merah ni? Sebab buku dia warna merah. Buku tu memang warna merah, kulit warna merah. Dan dalam buku ni adanya projek-projek berkaitan kemudahan asas seperti jalan di kampung, jambatan, surau, bekalan air, bekalan elektrik. Jadi dalam buku merah ni ada projek-projek. Contoh di kawasan Jengka, ada apa projek bulan ni? Ni bulan ni ada apa? Projek apa? Setahun tu. Tu rancangan buku merah tu. Jadi dengan adanya buku rancangan buku merah ni, kerajaan boleh memantau dan merekod serta maklum balas. Ada maklum balas, boleh menilai maklum balas
seperti yang ada dalam buku merah. Contoh jambatan di kampung ni dah siap ke belum? Belum siap lagi, patut dah siap ni. Siapa jurutera yang bertanggungjawab? Kat situ semua ada butirannya. Jadi kerajaan dapat tahu segala projek yang kita akan laksanakan mestilah berjalan. Tidak ada terbengkalai, tidak ada tertangguh sebab untuk kemudahan rakyat. Terutama di kawasan-kawasan luar bandar, kampung-kampung. Okey, itulah dia pelajar-pelajar rancangan buku merah. Okey. Okey, baik. Ada nak tanya? Ada nak tanya tentang ekonomi. Baik, cikgu buka soalan. Takat ni ekonomi. Ada nak tanya? Silakan. Sila. Ekonomi tanya. Student, okey tak takat ni? Tanyalah kalau ada apa-apa soalan. Jangan malu, jangan segan. Okey, tak ada. Alright. Baik, kita teruskan dengan sosial. Okay. Baik, sosial. Terlihat Jadi sosial ni kita teruskan dengan pendidikan. Okey. Pendidikan sangat penting pelajar-pelajar untuk membentuk sebuah bangsa yang bersatu. Sebab selepas negara kita merdeka ada kepincangan dari sudut perpaduan. Sebenarnya yang mana di luar bandar ini kita dapat lihat ramai penduduk yang miskin. Dan penduduk di bandar ramai penduduk yang kaya. Apabila kita siasat atau kaji ras ataupun bangsa yang tinggal luar bandar bangsa Melayu. Bandar bukan Melayu. Di sini mampu berpotensi mencetuskan sentimen perkauman. Okay. Jadi dengan pendidikanlah kita dapat membina sebuah negara bangsa yang bersatu. Selain daripada tadi tu, dari segi ekonomi tu kita nak rapatkan jurang ekonomi luar bandar dengan bandar, di peringkat sosial juga kita kena lakukan sesuatu. Sehubungan itu, kerajaan telah mengeluarkan Penyata Rahman Talib bagi mengkaji semula Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1996. Okey, untuk apa sebenarnya? Untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. So, dalam penyata ini memberi penekanan kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kerajaan. Okey. Untuk tujuan tersebut, penubuhan Dewan Bahasa Pustaka. Okey, Dewan Bahasa Pustaka ditubuhkan. Okey. Sebab bahasa Melayu ni dalam perlembagaan di bawah pasal 1 perkara 152 menyatakan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. So, dengan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka ini, ia dapat memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Dan Dewan ini ditubuhkan di bawah Kementerian Pelajaran. Okey, baik. Kita lihat yang seterusnya, Jabatan Penerangan. Satu jabatan yang penting yang menjadi lidah rasmi kerajaan. Menjadi lidah rasmi kerajaan. Okey. Apa-apa maklumat tentang kerajaan akan disalurkan melalui Jabatan Penerangan. So, maklumat itu adalah tepat sebab Jabatan Penerangan yang sampaikan kepada rakyat. So, tujuannya ialah untuk menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan luar negara. Okey, terutamalah berkaitan dengan falsafah, dasar, wawasan negara, terutama menjelang kemerdekaan dan pada tahun-tahun awal kita merdeka. Ini penting Jabatan Penerangan ni, lidah rasmi kerajaan. So segala idea kerajaan, apa kerajaan nak buat lepas merdeka ni, apakah bentuk dasar luar negara kita, semuanya akan disampaikan kepada rakyat melalui Jabatan Penerangan. Okey, kita lihat pusat-pusat kesihatan atau kesihatan. Pusat kesihatan non-hospital ditubuhkanlah dan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Sebab luar bandar ada klinik-klinik desa, ada klinik-klinik desa. Okay.
Jadi pada tahun 57 kita ada 65 buah hospital. Satu banyak jugalah. Kan sekarang lagi banyak lah. Baik, kesihatan ni penting lah untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar, khususnya dari segi kesihatan. Baik, kemudahan asas. Cakap tadi kemudahan asas seperti bekalan elektrik, yang asas-asas, air, jalan raya, jambatan, sekolah, pusat kesihatan, balai raya dan sebagainya. Okey, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Di samping merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dengan bandar. Kemudahan asas. Bayangkan okey, kampung-kampung tu tak ada lagi jalan. Jalan ada, cuma tidak bertar. Contohnya di kawasan Jengka ni, Bandar Pusat ni. Okay. Pada tahun 50-an, tahun 60-an, okay. Jalan-jalan di Jengka ni tak ada macam hari ini, bertar atau berturap. Semuanya jalan tanah merah. Okay. Kalau tak percaya, cuba tanya mak ayah kita, okay, yang menjadi batch pertama sekolah SMK Jengka Pusat. Macam mana dia pergi sekolah? Di sekolah, turun pada bas, tanah merah, sampai jalan kaki tanah merah ke sekolah Jengka Pusat tu. Kalau hujan, habislah kasut. Okay. Alright. Jadi itulah pelajar-pelajar. Okay. Kesan kemerdekaan dari segi sosial. Kesan kemerdekaan dari segi sosial. Okay, ada nak tanya? Kita dah habis dah. Sosial, ekonomi dan politik. Cikgu buka kepada soalan. Setakat ni 10.4 dah kita bincang. Okey, silakan kalau nak tanya. Silakan pelajar-pelajar. Silakan. Kalau malu tanya melalui chat, silakan. Sila. Sila, nak tanya? Silakan kalau nak tanya. Dah yang baru masuk, tak payahlah nak tanya. Kan, Akmal? Memanglah. Tak apa, yang baru masuk tu, dia tak tahu ujung pangkal, terlepas kereta api, baru naik kereta api dekat transit kan. Tak apa, kemudian. Yang awal tadi. Okay. Politik, ekonomi, sosial. Okey, tak ada pertanyaan tak? Ya, silakan Haikal Adam. Tak ada soalan nak tanya. Tak ada soalan? Soalan faham lah ni. Okey, kalau dah faham tak apalah. Kita teruskan dengan topik terakhir tingkatan 4. Okey, dalam bab 10 ini iaitu 10.5. Okey, hujung muka surat 246. Siapa yang ada buku teks tu? Okey, baik. Cikgu kongsikan paparannya bersama dengan anda. Okey, prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Ada 5 prinsip atau ciri-ciri kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu selepas kita merdeka. Baik, kita kena faham dulu apakah maksud kedaulatan. Kedaulatan merujuk kuasa tertinggi yang menentukan sebuah negara bebas daripada kongkongan kuasa luar. Ini maksud kedaulatan. Okay, maksudnya negara yang ada kedaulatan ada kuasa tertinggi. Okay, yang menentukan negara itu bebas daripada semua cengkaman kuasa asing. Maksudnya bebas menjalankan pentadbiran dari segi politik, ekonomi, sosial tanpa apa-apa cengkaman, tanpa cengkaman kuasa asing atau telunjuk dari kuasa asing. So, ada 5 prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Wilayah pengaruh, kerajaan, keunggulan undang-undang, lambang dan rakyat. Okey, ni dia prinsip kedaulatan. Baik, kita lihat satu persatu. Okey, selepas merdeka Baik, sebagai sebuah negara yang merdeka serta berdaulat, kita ada wilayah pengaruh.
So, wilayah pengaruh bermaksud kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Sempadan kata kuncinya di sini. Okay, ini bermakna negara kita ada sempadan antara negeri dan juga ada sempadan antara negara. Sebagai contoh, sempadan negeri-negeri, antara negeri, sempadan Pahang dengan Kelantan, Pahang dengan Terengganu, Pahang dengan Perak, Pahang dengan Selangor, Pahang dengan Negeri Sembilan, Pahang dengan Johor. Pahang negeri yang banyak bersempadan dengan negeri-negeri lain. Okay? Baik. Kita juga ada sempadan antarabangsa dengan negara lain seperti Thailand. Dan bawah ni Indonesia, dan bawah ni Singapura. Singapura pada tahun ini 1957 bukan Persekutuan Tanah Melayu, tak, dia adalah wilayah asingan milik British. Jadi kita ada 3 sempadan antarabangsa, Singapura, Thailand dan juga Indonesia di bawah. Macam tu. Alright. Baik. Jadi negeri-negeri yang bersekutu di Tanah Melayu terdiri daripada Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Melaka, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu. Maksudnya dari Perlis sampailah ke Johor, itulah dia negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, 9 negeri-negeri Melayu campur Pulau Pinang, campur Melaka, 2 negeri Selat. Jadi semua sekali 11. Okey. Alright. Negara kita diketuai oleh Yang Tuan Agong. Tunku Abdul Rahman lah. Tuanku Abdul Rahman, sorry. Manakala Sultan atau Raja Negeri adalah mengetuai negeri masing-masing. Kecuali Pulau Pinang. Pulau Pinang dia tak ada raja, dia tak ada sultan. Jadi ketua negeri Pulau Pinang dinamakan Yang di-Pertua Negeri. Begitu juga Melaka. Melaka tak ada sultan, tak ada raja. Okey, jadi ketua negeri Melaka digelar sebagai Yang di-Pertua Negeri. Yang lain, negeri lain ada raja, ada sultan. Okey. Baik, itu adalah wilayah pengaruh. Okey, senang je konsep dia kan. Baik, kita tengok prinsip kedua kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Mesti ada kerajaan. So, kerajaan adalah satu institusi yang bertanggungjawab menguruskan dan mentadbir negara. Ini adalah tugas utama kerajaan. Di bawah kerajaan ada 3 komponen utama. Inilah badan atau komponen yang running kerajaan. Yang pertama, badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman. Badan perundangan ialah badan yang menggubal undang-undang seperti mana cikgu cakap sebelum ini, iaitu parlimen. Parlimen terletak di sini. Okey. Jadi badan perundangan ni ada 2 dewan. Yang pertama Dewan Negara, yang kedua Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ni lah wakil-wakil rakyat yang kita pilih dalam pilihan raya. Sebagai contoh cikgu cakap tadi, Dr. Mahidin, Dr. Najib, Ismail Kuala Terau tu kan, Ismail Kuala Terau, Datuk Ismail Kuala Terau, Datuk Ismail Maran, kemudian Datuk Nazir Jidin. Itu semua wakil rakyat di peringkat persekutuan. Baik, badan eksekutif adalah badan pelaksana. Badan pelaksana yang melaksanakan segala dasar-dasar kerajaan, dasar-dasar kerajaan yang digubal dalam badan perundangan tadi. Yang melaksanakan siapa? Badan eksekutif. Manakala badan yang ketiga adalah badan kehakiman yang berkaitan dengan undang-undang. Okey, kesahan undang-undang, kebolehpercayaan undang-undang. Okey, mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan adalah terbatal. Sebagai contoh katakan, wakil rakyat ni dia menggubal satu undang-undang. Okey, menggubal. Tiba-tiba undang-undang yang hendak digubal tu bila disemak oleh badan kehakiman bercanggah, maka terbatal. Tak boleh buat. Jadi 3 badan ini tidak mempengaruhi antara satu sama lain. Inilah dinamakan sebagai pengagihan kuasa. So, badan eksekutif tak boleh buat kerja badan perundangan, tak boleh buat kerja badan kehakiman, tak boleh campur urusan. Itu sebab dia cakap pengagihan kuasa.
Tiga-tiga ni ada kuasa tersendiri tanpa mencampuri kuasa-kuasa badan yang lain. Itulah dia dinamakan sebagai amalan demokrasi. Okey, kuasa pemerintah dipegang oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Okey. Baik, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Okey, badan kehakiman tadi cikgu nak bagi contoh badan kehakiman. Okey. Kalau badan kehakiman kata batal, memang batal lah. Sebagai contoh, keputusan pilihan raya di Batu Sapi kan. Ingat balik kalau kita dengar pilihan raya tahun lepas tu, Batu Sapi tu terbatal. Maka terbatal. Terbatal kena buat semula. Mahkamah kata kena buat balik semula. Begitu. Baik, tidak kira badan kehakiman ni dia tak boleh pilih buruh, dia kena adil tanpa berpihak berpihak kepada kerajaan ataupun parti perbankan. Okey, baik, itulah dia kerajaan. Okey, baik, kita lihat prinsip yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Kerajaan dan rakyat tertakluk di bawah undang-undang. Tidak kira siapa dia pun. Hatta warga asing yang bekerja atau melancong atau tinggal atau menetap di negara kita tertakluk kepada undang-undang negara. Faham Jadi undang-undang ni paling tinggi sekali mengatasi semua individu di negara ini bagi memastikan keamanan dan juga kesejahteraan negara. Itu dia tujuan dia. Tak lain tak bukan dua tu. Kalau tak, habislah negara kita. Okey. Baik. Yang keempat. Okey, kita ada lambang kebangsaan kita lah. Okey, kita ada lambang kebangsaan kita seperti lambang kebangsaan lah yang menjadi orang kata kebanggaan dan kemegahan negara kita seperti Jata Negara. Ini Jata Negara pada tahun 1957. Okey, Jata Negara sekarang hampir sama, cuma ada sedikit saja perbezaannya. Lagu kebangsaan kita Negaraku tu yang kita nyanyikan, kita ada bendera kebangsaan, dan kita ada bunga kebangsaan. Inilah lambang kebangsaan yang menjadi identiti dan juga jati diri rakyat. Boleh dijadikan sebagai simbol perpaduan. Yalah. Bayangkan dalam kontingen sukan di peringkat antarabangsa, Commonwealth, sukan C misalnya, setiap baju atlet sukan kita di dadanya ada bendera kebangsaan. Walaupun atlet itu berbilang kaum. Bukankah itu simbol perpaduan? Kan? Baik. Okey. Jadi oleh kerana lambang ini mempunyai nilai kedaulatan yang tersendiri, kita perlu memberi penghormatan kepada simbol-simbol tersebut. Contoh, apabila bendera negara, bendera persekutuan, bendera kebangsaan dinaikkan, kita perlu berdiri tegaklah dalam upacara rasmi. Kita kena menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Kita mestilah menghormati jata negara. Okey. Baik, itulah dia pelajar-pelajar lambang kebangsaan. Baik, yang terakhir, rakyat. Pengiktirafan sebagai rakyat. Apabila kita menjadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu, kita ada hak kita, iaitu hak asasi. Okay? Kita bukan negara komunis. Negara komunis ni maksudnya kerajaan komunis ni mengawal tingkah laku rakyat. Sehingga rakyat tidak boleh bertindak bebas sewenang-wenangnya. Tapi negara kita ada hak asasi. Jadi apakah maksud hak asasi menurut undang-undang? Iaitu hak yang dimiliki oleh individu di sisi undang-undang. Ini dia hak asasi. Seperti contohnya kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Terutama satu lagi, kebebasan memiliki harta. Itu semua hak asasi. Kebebasan untuk hidup juga hak asasi. Kita hidup hak asasi. Kebebasan hak untuk kita mendapatkan perlindungan apabila kita diancam juga hak asasi. Apabila kita didakwa, kita boleh memohon untuk dibicarakan. Itu juga hak asasi. Jadi pelajar-pelajar, rakyat adalah salah satu ciri kedaulatan negara kita yang ada hak asasi. Tak ada rakyat, macam mana pula negara itu berdaulat? Ada kerajaan, kerajaan nak tabis siapa? Rakyat tak ada. Nampak? Apa gunanya rakyat ni? Mestilah penting rakyat ni dalam sebuah negara atau kerajaan. Kalau tak ada rakyat, macam mana kerajaan nak mentadbir?
takbir kepada siapa? Mestilah hasilnya kepada rakyat. Jadi rakyat ni merupakan satu orang kata prinsip yang penting lah sebagai sebuah negara yang berdaulat. Rakyat lah ciri yang kelima. Jadi pelajar-pelajar sebagai warga negara dan rakyat, kita perlu patuh kepada perlembagaan. Boleh mengeluarkan pendapat, boleh mengeluarkan sebarang kritikan, tetapi mestilah mengikut saluran undang-undang. Mestilah memikirkan keharmonian. Mestilah memikirkan tidak mengguris perasaan satu-satu kaum ataupun pihak. Inilah yang dimaksudkan tentang kebebasan bersuara yang sebenar-benarnya. Okay? Jadi rakyat ada hak dan tanggungjawab terhadap negara. Negara ada hak terhadap rakyat. So, hak negara terhadap rakyat ialah, hak negara terhadap rakyat, rakyat diminta menunjukkan taat dan setia kepada negara. Rakyat perlu melibatkan diri dalam usaha-usaha membangunkan negara. Nampak itu hak negara terhadap rakyat. Rakyat pula, hak rakyat ialah berhak mendapatkan hak asasi daripada kerajaan. Masing-masing saling bergantung antara satu sama lain. Jadi itu sebabnya rakyat mempunyai hak, negara juga jadi hak. So, kenalah memainkan peranan masing-masing dengan bijak untuk mengekalkan keharmonian dan kemakmuran negara. Baik pelajar-pelajar sekalian, begitulah 10.5, topik 10.5, prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu ada 5 prinsip. Wilayah pengaruh kerajaan, kedaulatan undang-undang, lambang kebangsaan dan pengiktirafan sebagai rakyat. Selesai. Habis topik 10.5, maka tamatlah sukatan pelajaran tingkatan 5. Agak laju juga. Okey. Jadi kita tidak ketinggalan jauh sangat. Okey, baik. Kita dah habis, ada cikgu buka pada soalan. Silakan. Buka soalan. Silakan, cikgu buka ada soalan. Soalan-soalan. Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan, tidak mengapa lah. Okey, bagus, tak ada soalan, tidak mengapa. Okey, baiklah, kita teruskan dengan jawab sedikit soalan dalam buku teks surat 251. Okey, kita tengok di sini. Tapi sebelum tu mari kita imbas kembali. Okey, dalam bab 10 kita sudah belajar tentang pengertian kemerdekaan. Jadi pengertian kemerdekaan ni kita belajar yang pertama dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa Melayu. Okey. Sudut bahasa Melayu, kemudian dari sudut kalau tak silap cikgu, dari sudut bahasa Melayu, kemudian tak ada, bukan sudut bahasa Melayu, sorry. Dari sudut ni kamus dewan. Okey, kamus dewan. Kemudian kita juga belajar pengertian kemerdekaan dari sudut pandangan tokoh-tokoh tertentu. Itu dia. Kemudian kita juga topik yang kedua 10.2 kita belajar persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Ada 2 jawatan kuasa yang ditubuhkan, iaitu jawatan kuasa persediaan fizikal dan juga jawatan kuasa sambutan. Awak kena ingatlah apakah tugas-tugas jawatan kuasa ini. Baca balik lihat balik YouTube balik cikgu. Baik, yang ketiga kita belajar detik pemasyuran kemerdekaan negara. Bermula 10.30 malam kalau tak silap cikgu. Okey, dia bermula pada pukul 10 malam 30 Ogos 1957 sampailah hari esoknya pukul 5.25 petang. Okey, yang mana dalam kronologi atau garis masa tersebut adanya satu peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Okey, yang ni awak kena baca balik. Okey, detik pemasyurannya. Kemudian ini kita belajar ini 4 dan 5.
pesan kemerdekaan terhadap negara kita, politik, ekonomi, sosial dan juga prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 6. Kenapa cikgu tiba-tiba 5 pula 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang tak ada? Oh, okey, ada 5. Sorry, 5 kedaulatan. Ni tak ada Sorry, ni tak ada. Silap ni. Ni silap ni. Dia ada 5 je. Wilayah pengaruh, kerajaan, kedaulatan undang-undang, lambang dan penterafan. 5 saja. Okey, selesai. Baik, terus kepada soalan objektif muka surat 251 yang ini. Okey, yang ni kita dah belajar ini. Okey, yang ni. Okey, baik. Okey, jawab soalan ni. Cikgu kecilkan sikit. Apakah kepentingan lambang tersebut? Okey, apa dia penting? Jawab. Dalam chat pun tak apa. A, B, C, D. Apa jawapannya? D. Ada D. Mai cakap D. Alright, tengok ya. Yes, melahirkan semangat cinta akan negara. Bagus. Baik, kita lihat soalan yang ketiga. Mengapakah Bank Negara diwujudkan pada awal kemerdekaan negara kita? Mengapa? Mengapakah Bank Negara diwujudkan pada awal kemerdekaan negara kita? Jawapannya A, B, C, D. Yang mana satu? Apa jawapannya? Tengok jawab. A, B, C, D. A. Lagi? Oh, A. Alright. Okey, baik, bagus. Jawapannya ialah A. Jawapannya A. Baik, nombor 4. Apakah tujuan rancangan buku merah? Okey, apa tujuan rancangan buku merah? Apa dia? Apa tujuannya? A, B, C, D. Okey, D. Lagi D. Okey, jawapannya ialah D. Memantau projek pembangunan. Okey, selesai. Alhamdulillah. Betul lah tu. Okey, pelajar-pelajar. Okey, baik. Sampai di sini saja cukup. Walaupun kita habis pukul 9.40, cikgu habiskan lebih awal. Okey. Sebelum kita tamatkan atau kita tangguhkan, cikgu nak pesan beberapa perkara. Yang pertama. Okey, buku teks tadi dah sentuh kan? Okey, yang pertama Yang pertama ialah pihak sekolah akan memberikan modul kepada anda, modul PDPR berstruktur. Okey, satu modul lah untuk belajar di rumah. Okey.
Yang mana modul ni adalah tujuannya adalah untuk membolehkan pelajar-pelajar yang ada masalah mengikuti pembelajaran dalam talian. Jadi dia boleh buat modul ini okey walaupun tidak ada talian ataupun tak ada gadget tak ada, dia secara offline. Okey, tetapi modul ini juga perlu disiapkan oleh semua murid lah modul ni. Okey, jadi murid yang boleh menghadiri kelas online, okey, dalam modul tu dia ada aktiviti pelajar perlu buat apa. Okey. Okay, kemudian yang seterusnya pelajar kena lengkapkan aktiviti tersebut, kemudian ada buat sedikit latihan. Jadi semua pelajar wajib melaksanakannya dalam tempoh seminggu. Jadi dalam modul tu ada 10 subjek. 10 subjek untuk anda siapkan dalam tempoh seminggu. Jadi pelajar yang mengikuti kelas online, dia akan dapat kefahaman yang lebih. Jadi pelajar yang tidak mengikuti kelas online kena wajib juga siapkan tugasan tu berdasarkan bukan berdasarkan, dengan melihat rujukan, dengan melihat buku teks atau merujuk buku teks. Jadi tak ada alasan pelajar tak ada gadget, pelajar tak ada talian tu tak ada, talian tak bagus. Okey, tak ada alasan untuk tidak menyertai kelas. Jadi sebenarnya satu tugasan ni diberikan pada setiap mata pelajaran, tak banyak pelajar-pelajar, tak banyak. Satu helai sahaja depan dan belakang. Sebagai contoh cikgu tunjukkan sikit. Okey, cikgu buka dulu kejap Cikgu buka dulu contoh modul tersebut. Okey, untuk sejarah lah, awak akan dapat juga subjek-subjek yang lain bermula minggu depan 22 bulan. Okey, awak kena siapkan tu bermula hari Jumaat ni. Jumaat ni diedarkan di peringkat komuniti. Soal tu. Satu lagi cikgu beritahu. Modul tersebut akan diagihkan di peringkat komuniti Bandar Pusat, jengka 14, jengka 11. Jadi akan diagihkan ikut kawasan tersebut. Jadi stesen to stesen, cikgu akan dimaklumkan oleh pihak sekolah dalam buletin. Contohlah, contoh mungkin jengka 14 dia dekat pejabat Freda. Mungkin kita akan beritahu kemudian. Contohnya mungkin masjid masjid jengka 14 contoh. Jadi ibu bapa dan pelajar perlu ambil modul tersebut, siapkanlah tempoh seminggu, hantar hari Jumaat. Kita akan bekalkan modul baru pada setiap hari Jumaat, hantar modul yang ada setiap hari Jumaat. Maksudnya pelajar ambil modul baru, dalam masa yang sama hantar modul yang telah disiapkan pada hari Jumaat, drop dekat situ. Siapkan tempoh seminggu. Okey, di Bandar Pusat ni kita ada pecahkan lagi beberapa komuniti, contohnya Rantau Perintis, Taman Permatang Syah Bandar, Taman Jeka Impian. Situ 3 lah yang paling besar dekat Bandar Pusat yang ada pelajar kita kan. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan sneak preview kandungan modul tersebut. Okey, untuk sejarah subjek lain juga tahu, tapi macam itulah. Satu muka surat, satu helai saja, 2 muka surat depan dan belakang. So cikgu tunjukkan kejap, cikgu cari dulu modul tu. Okey, sekejap Okey. Baik. Dia namakan sebagai modul PDPR berstruktur. Jadi semua pelajar wajib buatlah. Okey, cikgu kongsikan paparannya sekejap bersama dengan anda. Sekejap So, simple saja aktiviti dan soalannya, tak susah pun, jadi jangan ni lah.
Nilai dia. Okey, respon nampak tak? Nampak tak student? Okey, cuba besarkan sikit. Ni sejarah bab 1 tingkatan 5. Kita akan belajar minggu depan kan. So, di sini dia akan ada bab lah. Okey, kedaulatan negara ni bab. Kemudian perkara nombor 2 ni kriteria kejayaan. Maksudnya apa sebenarnya awak dapat. Maksudnya objektif pelajaran kita pada minggu tu. Ni dia. Okey. Dan yang ketiga ni adalah aktiviti yang pelajar perlu buat. Okey, ada arahan, kena ikut arahan tu. Kemudian ada juga arahan tentang sertai kelas online ni kepada mereka yang ada ke akses online. Akses online kena ikut. Tak ada akses online, dia kena belajar buku teks. Okey. Dah siap, kena buatlah aktiviti. Sebagai contoh untuk tugasan yang bermula hari Jumaat ni, pelajar-pelajar boleh buat peta item ni. Simple je. Buatlah jenis kedaulatan. Okey. Baik. Tengok buku teks yang ada boleh ikut online, ikut. Jadi tarikh itu akan cikgu maklumkan dalam WhatsApp atau Telegram dari semasa ke masa. Okey. Dah siap ni, dah siap buat aktiviti ni. Yang keempat latihan. Ni dia latihan ni. Jawab kat sini. Hantar. Dia akan bercetak ni. Ni sejarah. Adalah subjek bahasa Melayu, BI, PI, semua 10 subjek. Okey. Di-staplerkan sekali, di-compilekan sekali, beri kepada anda mengikut komuniti. Siapkan nanti post minggu. Jumaat hantar. Okey. Bermula Jumaat ni lah. Jumaat ni awak dapat modul siri 1. Okey. Ni lebih kurang. Jadi, 2 muka surat, depan dan belakang. Simple. Begitu juga dengan subjek lain. Simple sahaja. So, tiada alasan pelajar-pelajar yang tidak boleh menyertai kelas online. Dia punya alternatif yang ini. Boleh buat lah. Okey, baiklah. Itu sajalah yang cikgu nak kongsikan bersama dengan anda tentang modul PDPR berstruktur yang akan pelajar dapat bermula hari Jumaat ni. Okey, nanti kita akan maklumkan, kita akan sebarkan perkara ini dalam bulletin Telegram di sekolah. Tengok, okey, macam mana nak ambil, pukul berapa nak ambil. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, cikgu tangguhkan kelas kita pada pagi ini. Okey, sebelum tu, cikgu buka pada soalan tentang pelajaran kita hari ni. Buka dulu. Yang tak faham ke? Okey, cikgu buka. Okey, silakan kalau ada. Silakan. Okey, maksudnya tak ada. Okey, tak apa, cikgu akan tamatkan lebih awal. Okey, jadi itu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Okey, cikgu dah rakam ajar yang tidak sertai, nanti pesan pada mereka untuk lihat semula rakaman pengajaran. Awak pun sama boleh lihat semula nanti. Okey, sebagai ulang kaji. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kemaskini kehadiran dalam Telegram. Okey. Okey. Semoga kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih.